Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda semua bersama kami dalam Forum Maya bersama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, sempena Festival of Ideas KPT yang akan membincangkan mengenai peranan wanita dalam keselamatan, pertahanan dan juga penguatkuasaan. Saya Dr. Nur Hafizah daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UPNM. Dan saya Dr. Jessica Ong dari Bahagian Hak Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan bersama kita pada hari ini adalah dua ahli panelis kita yang bersama kita. Yang berbahagia Datuk Dr. Junaidah binti Kamarudin, iaitu penerus Naib Chancellor Perkhidmatan Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Dan juga duduk bersama kita daripada MIDAS ataupun Pusat Keselamatan Kontemporari Institut Pertahanan Keselamatan Malaysia, iaitu Lieutenant Colonel Dr. Maimunah Omar, penolong pengarah di MIDAS. Selamat datang Lieutenant Colonel. Selamat datang. Dan pada hari ini kita sebenarnya berada di Pusat Merin Datuk dan juga Colonel berada di Pusat Merin Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan kita ingin bercakap dalam forum Women Peace Security ataupun WPS dengan tema kita Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Dan seperti kita tahu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini ditubuhkan pada 21 Jun 2006 bagi melahirkan graduan tentera dan awam untuk keperluan pertahanan negara, dan bidang tujuan kita adalah pertahanan dan keselamatan. Jadi kita akan bincangkan berkaitan tajuk kita peranan wanita dalam keselamatan, pertahanan dan juga penguatkuasaan. Baiklah, Dr. Zah, kita teruskan hari ini. Jadi untuk kita memulakan, kita ingin bertanya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Jun mengenai polisi-polisi yang berkenaan wanita, khususnya yang boleh melindungi keselamatan wanita, Datuk. Terutamanya dalam era pandemik COVID-19 ataupun pandemik COVID-19 yang memberi impak yang besar kepada kita di Malaysia dan juga kepada dunia secara amnya. Okey. Terima kasih Dr. Fiza, Dr. Jessica. Saya rasa soalan yang ditanya itu sangat bertepatan dengan keadaan kita pada masa ini. Pertamanya ialah dasar. Apakah dasar yang sedia ada? Jadi di sini saya akan memberi dua pendekatan, iaitu dalam negara berdasarkan kepada dasar wanita negara yang dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana dasar tersebut bertunjangkan kepada Perlembagaan Malaysia yang menyatakan perlindungan terhadap wanita dan juga kesaksamaan gender. Kita juga merujuk kepada instrumen antarabangsa. Contohnya dalam bidang pekerjaan wanita, juga kita merujuk kepada International Labour Organizations melalui conventions, recommendations dan juga protokol berkaitan dengan penggajian. Begitu juga dalam pendidikan yang menyatakan mengenai wanita juga sepatutnya diberi hak-hak mendapat pendidikan. Dalam konteks COVID-19 ini, kita dapati daripada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita melalui talian kasih mereka, dari aspek yang datang kepada kementerian meminta bantuan daripada domain-domain wanita, kanak-kanak, daripada domain counselling, kita dapati peningkatan daripada tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 70% panggilan yang diterima. Dan kebanyakan itu adalah dari golongan wanita yang memerlukan bantuan akibat daripada pandemik ini. Jadi di situlah kita nak susun bagaimana dasar menjaga wanita itu, terutama dalam keadaan kita berhadapan situasi pandemik, boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak berkaitan. Yang berbeza Datuk, jadi data yang telah dikemukakan oleh kementerian tadi menunjukkan betapa resahnya betapa gelisahnya dan betapa sukarnya kehidupan di zaman pandemik, terutamanya bagi wanita. Jadi seterusnya, jadi nak tanya pula pada Lieutenant Colonel Dr. Maimunah berkaitan dengan peranan wanita dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 pada hari ini. Mungkin Colonel Mai boleh jelaskan lebih lanjut dari keselamatan. Silakan. Okey, suka saya kongsikan di sini Datuk semua bahawa pertahanan negara ini bukan tugas hanya pada mereka yang memakai uniform ataupun agensi penguasaan sahaja.
pertahanan negara adalah tanggungjawab semua. Ia jatuh dalam segmen handruh, iaitu pertahanan menyeluruh sebagaimana yang ditekankan di dalam kertas putih pertahanan negara. Jadi dalam isu ini, dalam elemen ini adalah pertahanan tidak semestinya hanya melibatkan mereka yang terlibat turun padang dengan penguatkuasaan dari segi keselamatan dan pertahanan. Sekiranya kita lihat, wanita juga pada masa ini telah diberi peluang menjadi pembuat keputusan, pembuat dasar untuk melibatkan perkara pertahanan dan keselamatan di peringkat tertinggi. Sebagai contoh, di Kementerian Pertahanan, kita sendiri, Datuk Dr. Junaida sendiri adalah mantan Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar dan Strategik Kementerian Pertahanan. Buat masa ini, kita ada Puan Mastura, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pengurusan, top antara yang tertinggi dalam pembuat keputusan di dalam Kementerian Pertahanan. Dari aspek agensi penguatkuasa pula, baru-baru ini kita juga telah mendapat wanita telah mendapat pengiktirafan, di mana kita ada Laksmana pertama Rohana binti Jufri setelah 80 tahun TLDM ditubuhkan. Kita juga ada wanita yang menjadi ketua polis negeri, iaitu Datuk Suryana yang kini adalah ketua polis di negeri Perlis. Okey, dari aspek pandemik Covid pula, peranan wanita tidak boleh diketepikan. Mereka juga terlibat dalam membantu negara dari aspek menyelaraskan keperluan-keperluan. Saya bahagikan kepada dua, iaitu mereka yang terlibat secara langsung dan mereka yang terlibat secara tidak langsung. Mereka yang terlibat dengan penguatkuasaan undang-undang dan mereka juga yang terlibat dengan memberi sumbangan dalam bentuk perkhidmatan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita wanita yang terlibat, mereka yang bertugas sebagai doktor, nurses dan staf-staf yang bahagian kesihatan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memberi khidmat sama ada di pusat-pusat vaksin, di hospital-hospital medan yang ditubuhkan oleh Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera dan juga di spot-spot utama negara, iaitu seperti di lapangan terbang dan sebagainya. Wanita juga turut memberi khidmat bantuan kaunseling dalam agensi penguatkuasaan ini pada mereka yang memerlukan anything that need to be eased their burden, to calm them dan sebagainya. Baiklah, Datuk Rahmat. Kita juga ada Menteri Pengajian Tinggi mungkin Datuk Jun ucapkan terima kasih pada berhormat Datuk. Yang itu tadi saya nak relatekan dengan penglibatan wanita sebenarnya Dr. Fiza, Pembuat keputusan Datuk. Kita sebenarnya ada agenda 30% wanita dalam position yang tinggi, iaitu sebagai pembuat keputusan dan jawatan-jawatan strategik, sama ada di jabatan kerajaan, swasta ataupun di public listed companies. Jadi mengapa perlunya 30% ini? Bagaimana kita boleh menyertai agenda menjadikan 30% wanita dalam pembuat keputusan? Kerana kami percaya bahawa wanita lebih memahami masalah wanita. Betul. Isu-isu wanita itu, jika pembuat keputusan, pembuat dasar itu adalah wanita, mereka boleh menggubal provisions ataupun elemen-elemen dalam dasar itu ataupun peraturan itu yang memihak kepada kepentingan wanita. Dan alhamdulillah yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi juga adalah seorang wanita. Nampak peranan beliau kan dalam semasa COVID kita kita rasa wanita lebih mempunyai empati, lebih memahami masalah-masalah keluarga, anak-anak. Jadi apabila kita membuat satu dasar ataupun keputusan terhadap sesuatu perkara, perkara-perkara itu menjadi part of kita punya justifikasi. Jadi ini terlihat apabila wanita-wanita memegang satu-satu tampuk kedudukan. Saya rasa banyak boleh membantu wanita mencapai ataupun menjaga dari aspek hak-hak mereka, keselamatan mereka. What's more dalam masa COVID ini. Datuk Jun jangan lupa juga daripada Nak Chancellor kita di Sekolah Nasional Malaysia banyak menyokong kita. Datuk Jun terima kasih pada peranan lelaki juga penting yang berbeza. Datuk. Tanpa lelaki siapalah wanita. Betul. Tetapi walau bagaimanapun kita mesti mengakui bahawa wanita yang hendak kita angkat itu semestinya mempunyai kompetensi-kompetensi yang diperlukan. Which if I can share dari segi teori ataupun research menyatakan mereka yang berkompetensi adalah mereka yang punya bidang akademik yang tinggi. Mereka yang punya kemahiran, sama ada kemahiran teknikal, kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan dan jangan lupa personality.
The persona or the person sangat penting. Persona dia penting. Sebab dia membawa kepada satu daya kepimpinan yang boleh diterima. Jadi saya rasa universiti ni, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia sebagai institusi akademik ke arah mengeluarkan graduan di bawah payung pertahanan dan keselamatan, kita boleh membentuk lebih ramai bakal-bakal mereka yang boleh mengisi tempat-tempat strategik ini. Saya tanya Lieutenant Colonel Dr. Mai pula berkaitan dengan barisan hadapan kan, wanita ni, apakah orang kata mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton kan, peranan wanita tu di barisan hadapan? Terima kasih Dr. Jess. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, peranan wanita pada masa ini bukan sahaja mereka berada di belakang tabir atau mereka duduk di pejabat. Mereka juga sama-sama berjuang, walaupun mungkin bukan dengan senjata, tetapi berada membantu mempertahankan keselamatan dan pertahanan negara. Saya ambil contoh pandemik COVID ini. Dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, sekiranya boleh saya kongsikan di sini Datuk ya. Kita ada satu National Task Force, iaitu satu agensi penguatkuasaan yang diketuai oleh ATM, tetapi di dalamnya kita ada 19 buah agensi penguatkuasaan yang menjaga keselamatan dan pertahanan negara. Asalnya untuk membantu kerajaan menangani pandemik COVID, tapi lebih sekarang ini telah lebih pergi jauh membantu kerajaan dalam aspek-aspek keselamatan, penjaga sempadan, maritime dan sebagainya. Di dalam 19 agensi itu ramai wanita terlibat secara langsung sebenarnya dari aspek penguatkuasaan dan sebagainya. Kita juga ada pegawai-pegawai wanita, anggota wanita kita yang terlibat dalam bidang humanitarian, dalam aspek humanitarian. Baru-baru ini kita mempunyai pilot juruterbang wanita UDM yang membuat penghantaran bantuan ubat-ubatan, bantuan vaksin ke Sabah dan Sarawak. Itu semua adalah mereka yang di belakang tabir. Di peringkat antarabangsa, kalau kita lihat, kita sekarang ni ada kita sentiasa menghantar wakil wanita sebagai pemerhati, sebagai observer dan sebagainya. Dalam kita punya Malbat team, kita telah ada batch yang ke-8. Tapi dalam setiap batch itu, wanita diberi peluang untuk sama-sama berkhidmat, dan satu kali doktor wanita akan ada bersama-sama di dalam tim Malbat tersebut. Dan kalau kita sebut sumbangan di peringkat antarabangsa juga, wanita ni telah diangkat kepercayaannya kalau kita tengok kepada aspek humanitarian di Cox's Bazar, Datuk terlibat dulu Datuk ya, antara orang pioneer yang menguruskan penglibatan ATM memberi humanitarian assistant di Cox's Bazar. Ada 38 wanita, pegawai doktor wanita dan juga staf-staf wanita yang terlibat selama hampir 2 tahun di sana, melaksanakan 3,500 pembedahan, 900 pembedahan berisiko tinggi hingga tim kita mendapat pujian daripada United Nations. So itu adalah antara pencapaian yang baik. Dan kalau boleh saya masukkan sedikit, kita berharapkan penglibatan wanita ini tidak terlibat sahaja di peringkat agensi penguatkuasaan. Seperti mana saya nyatakan tadi, pertahanan adalah tanggungjawab semua. Handro. Mungkin kita boleh galakkan wanita dalam aspek pendidikan, sains, teknologi dan innovation. Bersama-sama menghasilkan kajian-kajian baru, inovasi-inovasi baru untuk pertahanan dan keselamatan. Sebagaimana di luar negara kita lihat ramai saintis-saintis wanita turut bersama-sama berada dalam bidang keselamatan dan pertahanan, membantu kerajaan, membantu sektor perkhidmatan dan pertahanan. Ya, Datuk tambah ya. Di situlah fungsi institusi pengajian tinggi menghasilkan penyelidikan berdasarkan kepada bukti-bukti kukuh. Bagaimana kita boleh memberi satu senario mengenai pentingnya perkhidmatan wanita. Jadi di situlah wanita-wanita perlu bersama-sama ke hadapan membantu di tempat kawasan konflik perang ini bagi membantu wanita. Jadi itulah peranan dia, dan kita kena memperbanyakkan lagi lah research yang berkaitan supaya mengenai keselamatan negara, seperti keselamatan cyber kan, seperti contoh artificial intelligence, AI sekarang ini digunakan worldwide. Mungkin wanita idealnya mungkin lebih baik yang boleh diketengahkan. Dr. Jun, ucapkan terima kasih kepada Nak Chancellor kita di Sebatan Nasional Malaysia. Silakan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Lieutenant General Datuk Hassan Gaya, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang tak putus-putus memberi sokongan dan bantuan kepada kita lah, khususnya kaum wanita, untuk ke hadapan
Dan beliau amat menyokonglah penyertaan wanita 3% wanita ini juga di universiti ini untuk diketengahkan. Terima kasih. Dan sekian untuk forum WPS kita pada hari ini, Women Peace Security, dan kepada anda pastikan anda terus setia bersama kami kerana kita ada lagi forum Women Peace Security anjuran nanti daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyidikan dan Inovasi dan juga daripada pejabat perkhidmatan, jaringan industri dan juga perhubungan korporat, dan juga unit latihan dan kompetensi Jabatan Pendaftar. Kita akan anjurkan forum kita akan WPS. berforum secara maya Jadi jangan lupa ikuti pautan Facebook kita seperti yang tertera untuk forum-forum yang seterusnya. Ya, terima kasih sekali kepada Datuk Dr. Junaidah Kamarudin, iaitu Perunak Chancellor Perkhidmatan Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat, dan juga Lieutenant Colonel Dr. Maimunah Omar, iaitu Penolong Pengarah Pusat Keselamatan Kontemporari Institut Pertahanan Keselamatan Malaysia, MADAS. Terima kasih Datuk, terima kasih Rafiq dan Doktor. Ya, harap masih bersama kita, terus bersama kita, dan pastikan anda setia bersama kami dalam forum WPS dengan tema kita Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Kita jumpa lagi. Salam hormat daripada kami. Terima kasih.